Didik TV KPM. Macam mana kita nak mengenali sesuatu pentadbiran itu hebat atau tidak hebat? Sudah pastilah ada ciri-cirinya. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri suatu pentadbiran yang hebat. Jom kita dengarkan dari ustaz kita. Okey ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang ciri-ciri pentadbiran yang hebat. Silakan. Okey, terima kasih Lokman. Saya kan dulu kecil-kecil suka dengar cerita tau. Saya suka dengan cerita. Lokman nak dengar cerita tak? Nak ustaz? Silakan. Saya nak ceritakan tentang seorang insan bernama As-Sahub kepada anda semua di rumah. Dan kena ingat, Lokman dan juga murid-murid di rumah, saya minta untuk dengar cerita saya betul-betul. Okey. Lepas dah dengar cerita saya, dalam cerita itu dia ada ciri-ciri As-Sahub ni. Okey. Siapa dia As-Sahub ni sebenarnya? Baik. Dalam cerita tu ada cerita pasal As-Sahub. Saya nak ambil mood sikit sekejap dulu. Boleh, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar. Ada seorang manusia yang diberi nama sebagai As-Sahub. Okay. Siapa dia As-Sahub ni? As-Sahub ni merupakan seorang ketua dalam sebuah organisasi persatuan yang dipanggil Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Dalam persatuan ini, As-Sahub merupakan ketua dalam persatuan tersebut. Yang mana sebagai seorang ketua, As-Sahub sangat mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama. Selain daripada itu juga, sebagai seorang ketua, As-Sahub tidak pernah melupakan pendapat-pendapat para pekerja dia ataupun para ahli dalam persatuan dia. As-Sahub telah mengamalkan syura dalam pentadbiran sebagai seorang ketua di Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Selain daripada seorang yang mengamalkan syura, As-Sahub sangat menitik beratkan tentang keadilan. Kalau yang betul, dia kata betul lah. Kalau yang salah, dia tetap kata salah. Dia tidak akan memihak kepada yang salah dan menganiaya kepada yang betul. Selain daripada itu, As-Sahub sangat mendengar rintihan suara para pekerja atau para ahli dalam Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Kerana beliau berpegang bahawa dalam pentadbiran perlu ada hak kebebasan bersuara. Perlu ada hak kebebasan kepada para pekerja dan juga ahli dalam persatuan dia. Selain daripada itu, setiap tahun, As-Sahub ni sangat rajin, Lokman. Yeah. Sangat rajin. Sangat rajin buat hari keluarga, sangat rajin buat pertemuan antara keluarga-keluarga dalam ahli persatuan beliau. Kerana apa? Kerana dia nak menjaga ukhuwah dalam keluarga tersebut, dalam pentadbiran dia, iaitu Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Selain daripada itu, As-Sahub ni sangat menekankan kepada ahli dalam persatuan dia, kalau kita dah gubal undang-undang, dia katalah, kita wajib patuh kepada undang-undang. Jadi, dia menekankan kepada ahli dalam Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu ni supaya sentiasa patuh dan menghormati undang-undang yang telah mereka gubal dalam organisasi Jalan-Jalan Cari Ilmu. Jadi kita jelas kat sini, As-Sahub merupakan seorang ketua yang hebat. Seorang ketua yang mengamalkan ciri-ciri seorang pemimpin dan pentadbir yang baik. Ya. Jelas Lokman kat Jelas, tu? Ustaz. Faham tak saya punya cerita? Faham, Ustaz. Bercerita macam hikayat Hang Tuah gitu kan. Jadi, daripada penceritaan saya tadi Lokman, daripada penceritaan saya yang mungkin Lokman saya harap jelas, murid-murid di rumah pun jelas, cerita pasal As-Sahub ni, siapa dia As-Sahub nanti saya akan terangkan. Daripada cerita tersebut, saya minta Lokman dan mungkin murid-murid di rumah untuk menyusun ciri-ciri yang ada pada As-Sahub sebagai ketua didahan pokok yang saya telah sediakan. Wah. Boleh tak? Boleh. Okey, yang pertama Lokman, apa dia? Akan Lokman, ikutlah Lokman nak cerita. Yang penting Lokman kena susun daripada nombor 1 sampai nombor 6. Okey, boleh ustaz. Okey, jom silakan. murid bantu saya. Yang pertama apa dia? Baik, kalau berdasarkan cerita ustaz tadi, iaitu Quran dan juga hadis. Ya, betul. Okey, kita ambil. Kita letak di dahan yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Okey, yang kedua? Yang kedua, mengamalkan konsep syura, adanya mesyuarat. Teruskan. Itu tak tahu lagi, kita tengok nanti jawapannya betul ke tidak. Harapnya betul. Baik, ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagusnya As-Sahub ini iaitu dia seorang yang melaksanakan keadilan. Ini ramai yang tidak adil.
Sebab itu hari ini keadilan kita dia, kena betul. mencontohi As-Sahub. Dan yang seterusnya Ustaz, Ya. bagusnya As-Sahub ini hak kebebasan kepada setiap individu. Okey. Tak apa. Yang kita kelima tengok dulu. ialah bab kata Ustaz tadi ada buat hari keluarga Ya, kan. betul. Itu yang seronoknya iaitu menjaga ukhuwah di antara satu sama lain. Dan yang terakhir semestinya patuh dan hormat peraturan dan juga undang-undang. Okey, kita tengok dulu. Betul, Betul Ustaz? tak apa yang Lokman tuliskan, tampalkan kat Ya. depan pokok yang macam pokok tak pokok itulah saya lukis tu kan. Okey, jadi jom kita tengok apa dia ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam terhadap As-Sahub. Boleh? Okey, betul. Okey. Yang pertama, As-Sahub. Sebenarnya Lokman dan juga murid-murid di rumah, As-Sahub ni merupakan akronim. Saya jadikan ini sebagai satu watak dalam cerita saya. Okey. Akronim terhadap ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okay, kita tengok ciri yang pertama. Apa dia ciri yang pertama yang ada pada As-Sahub tadi yang saya ceritakan? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ia tepat. Jadi tepatlah Lokman. Yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis. Hebat Lokman. Beri tepukan kat kasih, rumah. Ustaz. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua apa dia tadi? Lokman jawab. Syura. Yes, As-Sahub mengamalkan syura. Dia minta pendapat. Jadi kan saya cerita dia minta pendapat Betul? ahli, nak mendapatkan keputusan, nak buat Yeah. satu keputusan dia bermesyuarat. Itu syura. Apa dia pula yang ketiga? Iaitu Keadilan. Yes, keadilan. Kerana dia sangat menekankan keadilan tadi kan. Yeah. Dia tak nak menganiaya orang dan sebagainya. Hebat As-Sahub ni. Dan seterusnya hak kebebasan kepada setiap individu. Betul tak Lokman tulis hak kebebasan? Yes, betul. Betul. Yang pertama, kedua kita tahniah. Yang keempat pun betul. Seterusnya yang kelima, Lokman tampal apa kat situ? Mengeratkan ukhuwah. Yes, mengeratkan ukhuwah dengan dalam Pengurusan. Ya. Betul tak betul? Ya, tahniah. Dan yang terakhir apa Lokman? Patuh Patuh. dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan Okey, kita tengok dalam organisasi. sama tak? Betul tak betul? Betul. Patuh dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam organisasi. Hebat sangat Lokman ni, Terima kasih, tahniah. Ustaz. Maksudnya Lokman adalah seorang pendengar yang setia. Sebab seronok Ustaz cerita tadi. Saya duk fikirlah As-Sahub ni apa rupanya ringkasan. As-Sahub ni adalah ringkasan. Okey? As-Sahub ni adalah ringkasan. Kalau kita tengok A, Al-Quran. S, kita ambil syura. Ya. A, kita ambil keadilan jadi adil. A. H, hak kebebasan kepada setiap individu jadi H, hak. U, ukhuwah. Sebab As-Sahub tadi jaga ukhuwah. Dan P, patuh dan hormat. So, ingat ciri-ciri pentadbir, ingat cerita As-Sahub saya tadi. Betul. Jadi murid-murid kat rumah, kan, sambil berjalan, oh, Ustaz ada cerita pasal As-Sahub. Ceritalah pasal As-Sahub. Rupanya As-Sahub ni pasal akronim je, Lokman. Yeah. Jadi Ustaz, betul lah jawapan saya. Betul. Tahniah. Anda memang hebat. Beri tepukan. Anda saya bagi 5 star ataupun 5 5 bintang. Terima kasih Ustaz. 5 bintang kira hebat lah tu ya. Memanglah hebat kan. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Seterusnya kita tengok. Kita dah tahu dah ciri pentadbiran dan pengurusan. Ciri-ciri pentadbiran ni, pentadbiran adalah perkara yang dijalankan. Ya. Pentadbiran dan pengurusan adalah perkara yang dijalankan. Siapa dia yang menjalankan tu? Yang menjalankan itu kita panggil sebagai pentadbir dan pengurus. Pentadbir dan pengurus adalah yang menjalankan. Contohnya kita sebagai ketua, kitalah pentadbir. Sesebuah organisasi macam As-Sahub tadi, dialah pentadbir sebenarnya. Dalam pentadbiran dia, ini ciri-ciri dia. Yeah. Dan kita nak tengok ciri-ciri yang perlu ada pada As-Sahub sebagai pentadbir. Sebagai pentadbir yang hebat. Apa dia ciri-ciri dia? Tengok yang pertama. Ciri-ciri dia mestilah beriman. Anda nak jadi pemimpin, anda nak jadi pentadbir, mesti beriman. InsyaAllah, Lokman dah beriman dah. Amin. Bolehlah Lokman lepas ni jadi pentadbir mana-mana organisasi. Ya. Amin, insyaAllah. Okey, ciri yang kedua, ada tak pada Lokman? Kita tengok. Ciri yang kedua, amanah. Ada tak? Amanah tak, Lokman? Ustaz rasa amanah tak? Amanah ni macam mana yang dikatakan amanah? Yeah. Amanah ni adalah menjaga sesuatu itu dengan baik. Yang telah diberikan kepada dia dengan baik. Menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dengan baik. Yang telah diberikan tanggungjawab terhadapnya dengan baik. Itu amanah. Betul. So insya-Allah Lokman amanah. Alhamdulillah. Sebab Lokman ada di sini. Kalau tak, dia tak ada kat sini nak menjalankan amanah sebagai pengacara. Betul. Okey, kita tengok yang ketiga, berwawasan. Apa dia berwawasan ni? Dalam menjadi seorang pentadbir, seorang pemimpin, seorang ketua, dia kena ada sesuatu yang dia kena nak capai.
Mesti nampak, okey, apa dia nak bawa. Contoh macam Ashab tadi. Dia nak bawa kepada kelab jalan-jalan cari ilmu dia tadi. Betul. Nak ke mana? Adakah sekadar duduk dekat situ ataupun dia nak mendunia? Kalau dia kata wawasan, mestilah nak capai ke tahap mendunia. Maksud tu wawasan pada Ashab tadi. Yang ketiga ialah ikhlas. Menjadi seorang ketua kena ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Memberikan sesuatu tanpa memerlukan balasan. Menjalankan amanah tanpa meminta balasan pada orang lain. Itu maksud ikhlas. Nak jadi pentadbir, nak jadi pengurus yang baik, kena sentiasa ikhlas dalam diri. Ada tak pada awak? Ada, insya-Allah. Tak sempat jawab, saya jawabkan dulu. Dan seterusnya, yang kelima, sentiasa berfikir positif. Nak jadi pentadbir kena sentiasa berfikir positif. Maksud berpositif ni, dia kena sentiasa fikir baik aja. Walaupun ada masalah, positif. Mesti jalan terus. Betul. Dia tak boleh, kalau kita tak positif dalam satu perkara ini, menyebabkan ianya kita punya organisasi ni tak baik. Betul. Bila datangnya impak-impak negatif, maka orang bawah kita pun akan negatif. Betul. Contoh kita hari ini datang, bos kita nampak muka masam aja. Agak-agak kita ni happy tak happy? Kita pun tak happy juga. Kan? Alamak, nak minta cuti pun tak berani. Betul. Tapi kalau datang bos senyum aja, mesti kita berani nak minta cuti hari tu juga. Kan? Minta 10 hari tu. Seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri pentadbir dan juga pengurus yang baik, iaitu inovatif. Inovatif ni menjalankan sesuatu itu, contohnya hari ini dia buat sesuatu yang baik, dia jadikan satu lebih baik. Betul. Contohnya dia jadikan satu pengurusan dia hari ini mendapat satu pengiktiraf tentang satu perkara. Maka hari ini dia tak boleh stay, dia berada di situ saja. Dia kena cari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dicapai. Dan seterusnya, Luqman, itu mesti dinamik ataupun dinamik. Dalam mentadbir tidak boleh berlaku ketentuan. Betul. Mesti ada dinamik dalam pentadbir sebagai seorang pentadbir. Dan yang terakhir, kitalah paling penting menjadi seorang pentadbir, menjadi seorang pemimpin adalah integriti. Integriti ni, kalau kita dengar semua orang selalu bercakap apa integriti. Integriti bagi saya merangkumi semua benda yang lain yang ada ni, yang yang 7 yang lain. Integriti merangkumi semua. Betul. Integriti mestilah beriman, maksudnya dia merangkumi semua kat situ. Seorang yang berintegriti, yang bertanggungjawab, yang menepati masa. Itulah seorang yang berintegriti. Jadi pemimpin tak boleh sambil lewa. Betul, setuju. Jadi jelas kat sini, inilah ciri-ciri pentadbir yang perlu ada pada seorang dan mungkin tadi ada pada Ashab. Sebab Ashab tadi ada orang yang hebat. Betul. Jadi inilah 8 ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Kalau Luqman sebab ni nak jadi ketua sesebuah organisasi, ni dia 8. 8 ni mesti ada pada Luqman. Tapi insya-Allah ada dah semua ni. Amin. Amin. Kan, insya-Allah. Jadi jelas kat sini bahawa nak mencapai seorang atau nak menjadi seorang pemimpin bukan mudah. Nak menjadi seorang pentadbir bukan mudah. Betul. Nak menjadi seorang ketua juga bukan mudah. Kerana kalau kita tengok ciri-ciri nampak senang, tapi payah untuk kita capai dengan sempurna. Jelas walaupun kita ketua kelas, kena ada juga amanah, berwawasan Ustaz, kan? Positif. Sebenarnya dari sekecil-kecil organisasi, macam kita balik tadi, saya pernah cerita tadi, benda ni bermula daripada sekecil-kecil organisasi. Betul. Ketua kelas, di dalam kelas ni, anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas, anda sebagai ketua unit-unit mana pun, ini perlu ada. Alah Ustaz, takkanlah kita ketua kelas nak kena integriti. Yes, ketua kelas perlu ada integriti. Ketua kelas perlu inovatif. Kalau ketua kelas tak inovatif, macam mana nak bawa kelas dia jadi kelas yang terbaik? Betul. Macam mana nak dapatkan kelas dia jadi kelas yang menang saja tiap minggu? Jadi sekecil-kecil organisasi sehinggalah sebesar-besar organisasi. Murid-murid di rumah, anda juga perlu memahami tentang ciri-ciri pentadbir. Bukan maksudnya kena pergi yang tempat besar. Anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas juga perlu ada ciri-ciri ini. Jelas kat situ, Rahman? Jelas, Rahman? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, macam terpana dari situ. Jadi sebelum kita meneruskan, saya nak pergi nak bertanyalah. Boleh Ustaz. Kita nak asah sikit minda Luqman ni. Boleh. Tadi dah cemerlang dah jawab saya punya pokok tu kan. Now, apakah jelaskan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik? Okey, yang pertama bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis.
Minta maaf Luqman. Itu pentadbiran. Okey, ini pentadbir. Pentadbir tadi Baik. yang ada 8. Salah faham soalan. Minta maaf. Yang pertama kena beriman. Okey, yang kedua amanah. Yang pertama beriman, yang kedua amanah. Tepat dan hebat sekali jawapan Luqman. Jadi saya sebenarnya ada 8 tadi kan. Nak jawab. Tapi sebenarnya Luqman, kalau kita tengok soalan kat sini, soalan jelaskan. Okey. Kalau Luqman cakap tadi amanah Dan beriman. Amanah dan beriman, betul? Amanah dan beriman, kalau untuk dalam kita menjawab soalan, dia tidak dapat jawapan yang penuh. Sebab kita kena jelaskan sikit. Macam saya cakap, amanah dalam menjalankan tugas. Baik. Tadi sebab tu dia nak ringkas untuk kita faham. Jadi dalam menjawab jelas, sebab dalam jawapan jelaskan, kita kena ada 3 patah perkataan dan ke atas. Paling kurang Paling kurang. Kalau amanah saja dia dapat satu markah saja. Kalau amanah dalam pekerjaan, contoh dalam pentadbiran atau dalam menjadi pentadbiran, sebab pentadbiran dengan pentadbiran ni kan, pentadbiran, maka kat sini boleh dapat 2 markah. Okey, baik. Jadi jelas. Ustaz, berapa ganjaran untuk saya Ustaz? Ganjaran untuk Luqman hari ni daripada 4 markah kat sini. Tadi saya bagi 5 bintang kan. Daripada 4 bintang kat sini, saya boleh bagi 2 bintang aja untuk Luqman. Adalah juga. Terima Tapi kasih, Ustaz. tahniah, hebat. Kita bukannya masuk kalah, tapi hebat kat situ. Terima kasih Ustaz. Dan sekarang Ustaz, macam biasa kita nak berehat seketika, boleh? Boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.